Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 742. Antara paparan utama. 1MDB syarikat untuk Najib dan UMNO. Mati demokrasi kerana PAS. PNBN Sabah ibarat bahtera dua nahoda. Perikatan Nasional Parti Azmi Ali. Assalamualaikum dan salam sejahtera. One Malaysia Development Berhad, 1MDB adalah syarikat untuk menjaga kepentingan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan bagi menjana dana untuk UMNO, kata bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Muhammad Hazim Abdul Rahman. Hazim memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa perkara itu dimaklumkan kepadanya oleh ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Jo atau JOLO semasa beliau berkhidmat di syarikat berkenaan. Beliau juga mengaku sejak awal menyertai 1MDB telah diberitahu oleh Ketua Setiausaha Sulit Najib, Datuk Azlin, bahawa syarikat ini adalah untuk menjaga kepentingan Najib dan UMNO. Saya memang mencurigai bahawa dana syarikat akan disalahgunakan, kata Hazim dalam pernyataan saksinya, lapor bernama. Beliau berpendapat dana-dana yang disalahgunakan ini kemudian akan dipulangkan balik kepada syarikat dalam jangka masa yang tertentu. Perkara ini boleh terjadi apabila ada pelaburan yang dipersetujui oleh ahli lembaga pengarah dan pemegang saham dan kuasa diberikan kepada mana-mana pengurus untuk menguruskan pelaburan ini. Yang mana beberapa daripada jumlah wang dana untuk pelaburan akan digunakan untuk membiayai UMNO dan yang selainnya akan dilaburkan dengan harapan ia mendapat pulangan untuk menggantikan wang yang telah digunakan untuk UMNO, jelasnya. Najib berdepan 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah 2.3 bilion ringgit daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Hazim berkata beliau mula memikirkan kembali peranan-peranan JOLO dan kedua pengurus kanan 1MDB iaitu Jasmine Lu dan Terence Keh yang telah memanipulasi pengurusan 1MDB pada ketika itu. Menurut saksi ke-10 itu, mereka sangat aktif menguruskan hal-hal dokumentasi yang diperlukan seperti yang telah diarahkan oleh JOLO. Saya tidak menyangka bahawa saya sendiri terlepas pandang ataupun terpedaya dengan perkara ini. Ini kerana semua perancangan yang dibuat adalah seolah-olah perancangan yang baik dan betul. Tetapi saya memang merasa curiga apabila banyak dana diterbitkan melalui hutang dengan menggunakan alasan untuk membiayai projek. Malahan dana yang dipinjam juga ada yang melebihi daripada keperluan. Saya pasti mastermind atau dalang untuk rancangan ini ialah JOLO kerana saya tahu beliau yang buat semua rancangan perniagaan, tetapi saya tidak pernah tahu bahawa mereka merancang untuk menyalahgunakan kewangan syarikat di luar negara, katanya seperti dipetik. Hazim mengaku beliau tidak pernah diberitahu tentang bagaimana perancangan atau pengurusan dana yang diterbitkan di luar negara akan digunakan ataupun dibelanjakan. Beliau juga memberitahu mahkamah bahawa wang terbitan bond berjumlah 3 bilion US dollar, kira-kira 12.4 bilion ringgit oleh 1MDB digunakan untuk membeli tanah di Air Hitam, Pulau Pinang sebagai satu inisiatif UMNO berkempen bagi pilihan raya pada 2013. Seterusnya, beliau berkata ketika berkempen dalam satu ceramah, Najib menyatakan tanah yang dibeli itu akan dimajukan 1MDB untuk membina rumah mampu milik di negeri terbabit. Katanya JOLO memberitahunya wang daripada terbitan bond itu disegerakan kerana akan digunakan bagi tujuan pilihan raya dan membayar hutang Standard Chartered yang dulunya dipinjam untuk membiayai pelaburan petrol Saudi. 1MDB memerlukan wang yang banyak dengan kadar segera sehingga sanggup membayar fee yang tinggi kepada syarikat Goldman Sachs dalam penerbitan bond itu, tegasnya. Begitulah 1MDB berniaga buluh kasap, hujung hilang, pangkal lesap. Tak kira apa kata saksi 1MDB, tak kira wang 1MDB disalahguna oleh UMNO, tak kira diketepikan UMNO pada pilihan raya negeri Sabah, PAS tetap beristiqamah dengan UMNO.
Kebebalan apakah ini? Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar menempelak kenyataan Ahli Dewan Undangan Negeri PAS Tawang Datuk Hassan Mahmud yang menggunakan hadis Rasulullah SAW berhubung hukuman bunuh sekiranya didapati cuba memecah belahkan perpaduan. Menurut Mahfuz, kenyataan tersebut tidak wajar dikeluarkan kerana ia dianggap bercanggah dengan prinsip demokrasi negara. Mahfuz mencadangkan agar Perikatan Nasional dan Ahli UMNO perlu segera mengisytiharkan penyingkiran PAS daripada komponen parti kerajaan. Beliau berpendapat kenyataan pemimpin PAS itu memberi gambaran tentang bahayanya apabila kuasa politik dipegang oleh PAS. Mereka akan menyebabkan kita berada dalam satu politik yang menakutkan kerana dinafikan hak untuk membantah dasar kerajaan sekiranya dipimpin PAS. Pengaruh perjuangan PAS akan memaksa Kerajaan Perikatan Nasional yang didokong Barisan Nasional membawa satu pendekatan keras yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dalam negara. Beliau berkata demikian menerusi video di Facebook. Pengaruh perjuangan PAS itu akan memaksa untuk Kerajaan Perikatan Nasional dan juga kerajaan yang didokong oleh Barisan Nasional ini akan membawa satu pendekatan yang keras yang menyebabkan berlakunya keadaan-keadaan yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dalam negara kita. Terdahulu ketika berucap dalam muktamar PAS kali ke-66, Hassan mengingatkan agar ahli PAS taat dan patuh kepada kepimpinan dalam apa jua keputusan. Apa-apa keputusan yang telah dibuat oleh kepimpinan kita, maka kita mesti patuh sama ada kita setuju atau tidak setuju. Selama mana keputusan arahan pimpinan tidak bercanggah dengan hadis, termasuk keputusan kita tak bertanding di Sabah. Untuk lahirkan rasa kecewa boleh, tapi rasa untuk menentang tidak boleh. Nabi SAW sebut sesiapa yang cuba-cuba nak memecah belahkan perpaduan kita. Nabi SAW sebut faqtuluh, bunuh dia, tegas Hassan. Apa-apa keputusan yang telah dibuat oleh kepimpinan kita, maka kita mesti patuh kepada keputusan yang telah dibuat oleh kepimpinan kita. Sama ada kita setuju tak setuju. As-sam'u wa ta'ah fima ahabba au kariha ma lam yu'mar bima'siyatin fa iza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Taat dan patuh kepada ketua mesti, sama ada kita setuju tidak setuju, selama mana keputusan arahan pimpinan tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Termasuklah yang terbaru keputusan pimpinan kita di Sabah, kita tidak bertanding. Untuk melahirkan rasa kecewa boleh, tetapi rasa untuk menentang tidak boleh. Nabi sebut, siapa-siapa yang cuba-cuba nak memecah belahkan perpaduan kita, Nabi sebut faqtuluh, bunuh dia. Soalnya, siapakah yang menentukan bahawa apa yang diutarakan itu hanyalah melahirkan rasa kecewa atau perbezaan pendapat atau percubaan untuk memecah belahkan perpaduan sehingga wajar dijatuhi hukuman bunuh? Adakah Dewan Ulama PAS Pusat atau Mursyidul Am PAS? Tetapi apa nak dihairankan, begitulah pendekatan PAS ketika menangani perbezaan idea dan pandangan. Mungkin mengugut dengan menggunakan hadis Nabi SAW sudah menjadi kelaziman bagi mereka, di samping mentakfiri dan memberi gelaran Mu'tazilah kepada penentang pemimpin PAS. Ingat lagi Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 yang dibentangkan di Parlimen pada 27 Mac lalu dan diluluskan pada 2 April secara tergesa-gesa sebelum pilihan raya umum ke-14. Pakatan Harapan membantah pelaksanaan akta tersebut kerana ia akan digunakan untuk menzalimi rakyat sebagaimana Undang-Undang Rimba. Tetapi PAS menyokong undang-undang zalim itu. Sekarang kita tahu kenapa mereka menyokongnya. Kerana mereka ada pemimpin seperti Ahli Dewan Undangan Negeri Tawang itu yang takut menerima kritikan. Mujurlah akta tersebut telah dihapuskan oleh Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ia dijatuhkan melalui tebuk atap. Bayangkan jika sistem yang keras ini dibiarkan terus mentadbir negara, ia akan melahirkan generasi yang bebal kerana takut perbezaan pendapat itu ditakrif sebagai memecah belahkan perpaduan. Mungkin juga pemimpin PAS itu sudah lupa apa yang berlaku kepada pentaksub setelah keluarnya amanat hadi.
Perikatan Nasional dilaporkan memberi bayangan bahawa Datuk Haji G. Muhammad Noor bakal dipilih menjadi Ketua Menteri Sabah yang baharu sekiranya gabungan itu menang pada pilihan raya negeri Sabah pada 26 September ini. Porter Astro Awani memetik Presiden Bersatu sebagai berkata, kita mesti bekerja kuat untuk membantu calon kita. Kita menawarkan sebagai calon untuk memimpin Sabah tidak lain tidak bukan Datuk Seri Haji G. Saya tidak mahu sambung lagi. Kita semua doa dengan izin Allah bahawa selepas PRN, Haji G akan terpilih sebagai calon di sini, Dewan Undangan Negeri atau Dun Sulaman, katanya seperti dipetik. Lalu sentaplah kepimpinan UMNO Barisan Nasional setelah mendengar berita tersebut. Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa menafikan kenyataan Muhyiddin itu. Katanya Muhyiddin sebenarnya berkata, mana nak tahu kalau rakan-rakan kita di BN pun bersetuju. Yang terbaik nak kita tawarkan sebagai calon untuk memimpin negeri Sabah. Tidak lain tidak ialah Haji G. Ini juga memerlukan persetujuan dari Sekutu Bersatu. Menurut Porter Wilayahku, Anwar berkata Ketua Menteri Sabah hanya akan diputuskan oleh Gabungan Rakyat Sabah GRS yang menang nanti sesuai dengan Undang-Undang Tubuh Negeri Sabah. GRS merupakan kumpulan yang terdiri daripada Ahli Perikatan Nasional, Barisan Nasional, PBS dan STAR. Kenyataan Anwar itu menyokong pendirian Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bahawa jawatan Ketua Menteri Sabah hanya diputuskan setelah GRS berjaya membentuk kerajaan negeri yang baharu. Namun, bukan rahsia, UMNO Barisan Nasional cenderung untuk memilih pengarah pilihan raya negeri Sabah, Datuk Bung Mukhtaradin. Mengulas mengenai pilihan raya negeri Sabah, Setiausaha Agung DAP berkata, GRS bukan satu gabungan yang bersepakat. Gabungan Rakyat Sabah, GRS gagal untuk bersatu di bawah seorang calon Ketua Menteri. GRS juga gagal bersetuju untuk tidak bertanding antara satu sama lain dalam 17 kerusi Dewan Undangan Negeri, katanya dalam satu kenyataan di Facebook beliau. Situasi ini berbeza dengan Warisan Plus yang kini diterajui oleh Datuk Seri Syafiee Apdal. Sebaliknya, Warisan Plus yang terdiri daripada warisan DAP, APCO, PKR dan Amanah tidak melawan satu sama lain di mana-mana kerusi dan bersetuju untuk mengekalkan Syafiee sebagai calon Ketua Menteri, ujar Guan Eng. Sementara itu, Syafiee Apdal berkata tidak seperti musuh yang berpecah soal calon Ketua Menteri. Pihaknya menawarkan kepada rakyat Sabah hanya satu calon. Baik DAP-kah, PKR-kah, Amanah-kah yang menjadi calon kawasan, hanya satu calon saja untuk menjadi Ketua Menteri iaitu Presiden Warisan, katanya dalam sidang media selepas penamaan calon di Dewan Masyarakat Sempurna. Maknanya sejak awal lagi Warisan Plus tidak kluk-klek dalam memilih siapa sebagai Ketua Menteri Sabah. Untuk rekod, Bung Mokhtar kini sedang dibicarakan dengan pertuduhan secara rasuah memperoleh untuk dirinya suapan iaitu wang tunai RM2.2 juta daripada ejen pelaburan Public Mutual Mahdi Abdul Hamid melalui isterinya Zizi Ezeti. Adakah status Bung Mokhtar ini yang mendorong bersatu memilih Haji G? Tidak perlu kita berteka-teki di sini. Jika masa bertanding pun sudah berantakan, apa yang orang Sabah harapkan kepada gerombolan tembok atap ini? Justru jangan bazirkan undi anda. Pilihlah yang pasti siapa nakhoda bahtera anda, bukan yang sedang bercempera. Baru-baru ini, bekas Timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Azmin Ali mengumumkan bahawa dirinya lebih selesa bersama UMNO dan PAS berbanding Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pemain dan pemerhati politik curiga dengan keikhlasan deklarasi Azmin itu. Ini kerana secara rasmi beliau baru sahaja bersama dengan UMNO dan PAS sejak langkah Sheraton pada Februari dahulu. Justru kita tertanya-tanya apakah yang menyebabkan beliau teruja dengan UMNO dan PAS. Sedangkan UMNO dan PAS tidak meraihkan Azmin sehinggakan di kawasan Gombak, beliau ditolak oleh mereka. Yang di-Pertua PAS kawasan Gombak, Ustaz Salihuddin Nasir bersama Ketua UMNO bahagian Gombak, Datuk Megat Zulkarnain Omardin mengeluarkan mesej jelas tanpa celaru Gombak untuk muafakat nasional. Mereka melihat Azmin Ali sebagai pengkhianat lalu menolak sebarang kerjasama politik dengan gerombolannya di kawasan itu. PAS kawasan Gombak hanya akan bekerjasama secara politik dengan UMNO bahagian Gombak atas nama muafakat nasional. Tindakan Azmin memburukkan Anwar dan keadilan membuka pekungnya sendiri bahawa beliau berisiko menjadi pengkhianat walau apa parti yang ditunggangnya. Bodohlah pemimpin UMNO dan PAS jika mereka percaya Azmin ikhlas dalam kenyataannya. Kedua-dua parti itu tentu tahu Azmin sedang mencari kawasan yang selamat
untuknya pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Selepas Salihuddin dan Megat Zulkarnain mengeluarkan kenyataan mereka, ahli Parlimen Gombak itu sedar belum ada kedudukan yang selamat baginya. Naib Ketua Pemuda Keadilan Syed Badli Shah Syed Osman berkata, Azmin Ali bercita-cita menjadi Perdana Menteri. Beliau hanya menggunakan UMNO dan PAS demi mencapai cita-citanya. Kata Syed Badli, Azmin Ali akan mengkhianati Tan Sri Muhyiddin sebagaimana Anwar Ibrahim dikhianatinya. Bermakna setakat ini kedudukan Azmin adalah tidak selamat selagi UMNO dan PAS tidak sedia memberi laluan serta sokongan kepadanya. Walaupun Azmin mengatakan beliau selesa bersama UMNO dan PAS, pada hakikatnya kedua-dua parti tidaklah selesa untuk bersama dengannya. Demi survival politiknya, Azmin terpaksa bermuka tebal, mengampu dan membodek pemimpin PAS. Jika tidak berbuat demikian, beliau akan berhadapan dalam pertandingan 3 penjuru dengan UMNO atau PAS dan Pakatan Harapan, walau di mana pun beliau bertanding. Hampir pasti tiada peluang untuknya menang. Pemerhati politik Kim Kwek berkata rasionalisasi Azmin yang tidak masuk akal terhadap pengkhianatannya kepada Anwar, Keadilan dan Pakatan Harapan hanya meningkatkan imejnya sebagai seorang politikus yang mementingkan diri sendiri, penipu dan pengkhianat yang akan menimbulkan risiko tidak dapat diterima oleh mana-mana parti politik yang mungkin dia cuba bergabung. Atas sebab inilah UMNO tidak akan menyentuhnya dengan galah setinggi 10 kaki. Namun dia tidak malu-malu mengatakan bahawa dirinya merasa selesa bekerja dengan UMNO. Mungkin menjadi rahmat yang tersembunyi bahawa dia telah dibawa masuk ke Perikatan Nasional di mana dia sekarang menjadi kentang panas, kata Kim Kwek. Maksudnya Azmin Ali akan membawa masalah yang sukar ditangani oleh Perikatan Nasional. Justru tanpa Azmin Ali, Pakatan Harapan, Keadilan dan Anwar pastinya kini jauh lebih selesa. Pergilah ke mana-mana pun Azmin, rakyat tetap akan menolak anda. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.